Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tak suara saya? Boleh cikgu. Okay, terima kasih Sofia. Okay, hari ni, ini tengah hari semua. Dah makan dah belum? Dua Dah. belum makan kan? Oh dah, okay, Sofia dah makan. Okay. Tak apa, hari ni kita dah tengah hari kan kita akan belajar satu subtopik je, ringkas je hari ni. InsyaAllah kalau kita habis cepat, kita bolehlah makan cepat. Untuk yang tak makan lagi tu kan. Okay. Okay, saya share slide. Nampak tak slide saya? Nampak. Okay. Okay, boleh nampak kan? Okay, slide. Okay, hari ni kita akan belajar berkaitan dengan strategi simpanan. Okay, tapi sebelum tu kan, saya nak tanya, minggu lepas kita belajar apa? Siapa ingat lagi minggu lepas kita belajar apa? Belanjawan peribadi. Okay, betul Hanis. Okay, minggu lepas kita belajar berkaitan dengan belanjawan peribadi. Okay, semualah sekali dengan kepentingan belanjawan peribadi. Okay, siapa ingat lagi ada berapa cara atau langkah untuk kita buat belanjawan peribadi? 4. Okey, betul. Okey, ada 4. Okey, jadi semua dah tahu kan kita ada 4 langkah untuk buat belanjawan peribadi dan kita pun dah ada buat soalan juga kan dan kita pun dah bincangkan soalan tu. Okey, jadi hari ini kita akan masuk kepada subtopik terbaru iaitu strategi simpanan. Okey. Kamu boleh nampak tak gambar? Boleh. Boleh. Tunjuk pasal apa tu? Menabung. Ya, menabung. Okey, kalau kamu boleh nampak kan pada puan ke apa ke saya tak tahu lah kan. Puan Amanda ni dia menabung untuk trips, shopping, weekends. Okey, Puan Amanda kan dia menabung, kalau kamu tengok dekat gambar tu dia menabung untuk apa yang banyak sekali. Untuk dreams. Yes, betul untuk dreams kan. Jadi dia menabung untuk impian dia kan, cita-cita dia kan. Jadi dia menabung banyak untuk dekat dreams kan. Yang sikit tu shopping. Jadi shopping, weekends pun dia tak terlalu. Jadi kamu rasa tabiat tabungan mana ni bagus ke tidak? Bagus ke tidak? Bagus. Ya, betul Sofia. Bagus kan? Dia menabung untuk sesuatu yang lebih penting lah, iaitu untuk impian cita-cita dia. Okey, saya nak tanya, siapa dekat sini ada tabung? Semua ada tabung tak? Okey, kamu tabung apa dekat rumah kan? Tabung apa? Tabung Mickey Mouse ke? Tabung kereta ke? Tabung apa? Siapa yang ada tabung? Hanis ada Hanis. Hanis nak share sikit. Hanis dah menabung kan daripada bila Hanis? Dari form 1. Oh, dah lama kan? Okey, baik. Okey, bagus Hanis. Okey, Hanis dah menabung daripada form 1. Sebenarnya dah lama sangat Hanis menabung. Okey. Sekejap, okey. Kayaknya mesti dah banyak kan simpanan Hanis kan? Okey, orang lain ada tak yang menabung lagi? Ni yang lelaki ni ada tak yang menabung? Naim menabung tak Naim? Naim makan ke? Okey, orang lain Adriana menabung tak? Okey, mungkin
yang lain tak menabung tak apa. Okey, kayaknya menabung ni penting lah. Okay, kita tengok slide seterusnya. Okey, kenapa menabung ni penting? Okey, tapi sebelum tu kita tengok dulu apa itu simpanan. Okey, simpanan. Okey. Simpanan merupakan baki. Okey, simpanan adalah baki daripada pendapatan boleh guna yang tidak dibelanjakan. Okey, macam kita pernah tengok sebelum ni kan, perbelanjaan. Okey, contoh kita dah pernah belajar berkaitan dengan belanjawan peribadi. Okey, kita tengok dekat belanjawan Puan Malisa sebelum ni kan, dekat latihan kita Puan Malisa ada tabungan. Okey, kita dah kira-kira berapa potongan wajib, apa semua, dan kita dapat pendapatan boleh guna. Pendapatan boleh untuk beri barang-barang keperluan kita kan. Jadi yang lebih tu adalah yang kita panggil baki. Okay. Simpanan ni membolehkan individu menghadapi waktu kecemasan. Okey, kita pentinglah untuk menyimpan untuk kegunaan apabila kecemasan, ikan, untuk membeli barang-barang tahan lama dan juga untuk mencapai cita-cita. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, ini adalah 9 strategi simpanan yang kita akan belajar pada hari inilah. Okey, kalau kamu, sebelum tu, tadi kita belajar simpan dalam tabung kan. Ada orang simpan dekat dalam tabung. Okey, kalau kita simpan dekat tanya, kalau kita simpan dekat tabung daripada, macam Hanis kan, dia simpan dekat dalam tabung tu daripada form 1. Contohlah total sekarang Hanis ada dalam 500. Okey, contoh kan. Akan bertambah tak? Maksud saya kalau Hanis simpan 500 dalam tabung, kalau tak simpan, duit dalam tabung Hanis akan ada 500 ke akan ada lebih daripada 500? Siapa tahu? Ada 500 saja. Ya, betul Hanis. Sebenarnya bila Hanis simpan 500 je lah yang. Tapi hari ni kita akan, kita nak tengok macam mana kita nak tambah simpanan kita tu. Maksudnya kalau kita simpan 500 kan, mungkin kita akan dapat lebih daripada 500. Mungkin tak 100. Sebenarnya tak sama lah kita menyimpan dekat dalam tabung dengan kita simpan dengan institusi kewangan yang lain. Okey, macam contoh hari ni kita akan belajar 9 lagi strategi. Okay, kita tengok yang pertama. Okey, untuk yang pertama adalah bank perdagangan. Okey, siapa boleh bagi saya contoh bank perdagangan yang ada dekat Perlis ni? Contohnya. Banyak kan bank perdagangan, siapa boleh bagi saya contoh? Okey, betul, Maybank. Lagi? Okey, BSN, Agrobank. Okey, banyaklah bank perdagangan dekat Perlis, dekat Malaysia ni pun. Okey, kalau kamu ingat balik kan, kamu pernah belajar kan berkaitan dengan tajuk bank sebelum ni kan dekat topik, mula-mula dulu dekat topik bab 3 juga yang mula-mula kan. Dia kata bank dekat Malaysia ni. Bank perdagangan ada berapa kat Malaysia keseluruhan? Siapa ingat? Oh, tak ada orang ingat kan? Saya tolong ingatkan kamu. Okey, kalau ni setakat yang ditulislah dekat buku lah kan, kalau ada penambahkan ke selepas ni saya tak tahu lah, tapi yang kita belajar sebelum ni kita ada 27 bank. 8 adalah bank tempatan. Okey. Kan, itu adalah contoh-contoh bank perdagangan lah yang ada dekat Malaysia ni. Contohnya macam Berak ya, Kampung HP, BSN, semua tu adalah bank perdagangan. Orang baca untuk bank perdagangan ni. Okey, ada siapa ni? Orang lain pula. Apa nak baca? Baru baca seorang? Siapa-siapa je lah. Sofia lah. Okey, Sofia. Individu boleh memilih untuk menyimpan dalam akaun semasa, akaun tabungan atau akaun simpanan tetap. Pemegang akaun tabungan dan akaun tetap akan dibayar faedah oleh pihak bank. Pemegang akaun simpanan tetap dibayar faedah yang lebih tinggi. Okey, terima kasih Sofia. Okey.
Bank perdagangan. Okey, untuk menyimpan dekat bank perdagangan, kita boleh pilihlah sama ada kita nak menyimpan dekat akaun semasa, akaun tabungan ataupun akaun simpanan tetap. Okey, kalau kita pun pernah belajar juga kan berkaitan dengan akaun semasa, akaun tabungan dan akaun simpanan tetap ni. Okey, untuk yang akan dapat faedah hanyalah bank pemegang akaun tabungan dan akaun tetap sahaja. Okey, akaun simpanan tetap sahaja. Okey, untuk dapat faedah. Okey, kalau kamu menyimpan dekat akaun simpanan tetap, okey. Kamu kata okey, akaun simpanan tetap ni akaun yang kamu selalu, contoh kamu masukkan duit ataupun kamu selalu akaun simpanan tetap ni yang kamu selalu boleh keluarkan duit tu. Okey, setiap minggu ataupun mak kamu nak guna duit, okey mak kamu pergi ambil duit kan dekat bank. Itu adalah akaun simpanan tetap. Okey, mungkin kamu tertanya-tanya, dekat mana je faedah yang kamu dapat kan? Macam tak ada beza pun bagi akaun tahun ni, bagi akaun tahun depan macam tak ada apa yang berlaku. Okey, untuk akaun simpanan tetap ni, kamu kena tahu yang faedah dia tu sangatlah sedikit. Okey, kalau sangatlah sedikit sampai kamu sendiri pun tak sedar lah kamu dapat faedah ke tak ke macam tu. Tapi kalau kamu nak dapat faedah yang lebih banyak, kamu kena menyimpan di akaun tabungan. Okey, akaun tabungan. Okey, kamu kena menyimpan di akaun tabungan ni dia akan, kamu perlu masukkan duit, kamu tak boleh keluarkan duit daripada situ. Itu akaun tabungan. Okey, kalau akaun semasa ni pula, kenapa kita kata dia tak akan dapat faedah? Okey, untuk itu kena bayar, kamu akan dikenakan caj perkhidmatan. Kita pun dah belajar sebelum ni kan, caj perkhidmatan. Okey, untuk akaun semasa kita akan dikenakan caj. Tapi kenapa dia adalah salah satu strategi simpanan juga? Sebab adanya kemudahan. Okey, cek semua orang tahu kan, siapa ingat lagi overdraft tu benda apa? Siapa ingat? Overdraft. Overdraft tu macam yang ada dekat dalam akaun dia. Okey, terima kasih Hanis. Pandai Hanis. Hanis ingat kan? Hanis cakap overdraft ni dia berbelanja ataupun seseorang ni dia boleh keluarkan duit. Contohnya masa kamu tu ada 4,000 sahaja tapi masa tu kamu tengah perlukan duit. Kamu nak buat pembedahan ke apakah, kamu kecemasan jadi kamu perlukan duit. Jadi masa ni kita akan bagi kelebihan dekat dia, dia boleh keluarkan duit lebih daripada simpanan yang ada ataupun baki yang ada dalam bank dia. Contoh dia ada 4,000, dia mungkin boleh keluarkan lebih mudah lah untuk pemegang akaun semasa. Untuk ni dia tak perlu jaminan siapa-siapa tapi tak perlukan kebaikan dia sendiri. Tapi untuk kita merancang untuk strategi simpanan untuk kegunaan kita waktu kecemasan, untuk pendidikan ni, akaun semasa menawarkan overdraft tu lah. Overdraft ni kita boleh keluarkan simpanan kita. Okey, yang seterusnya tadi akaun simpanan kita akan dibayar faedah yang lebih tinggi. Okey, yang seterusnya. Okey, Bank Islam. Bank Islam. Okey, kat mana ada Bank Islam kat Perlis ni? Siapa tahu? Dekat dengan Kangak tu depan McD. Okey, betul Hanis. Hanis juga duduk kat Perlis kan? Hanis je tahu. Betul Hanis. Okey, yang Bank Islam ni ada yang dekat depan McD tu kan? Itu Bank Islam. Okey, Bank Islam ni dia menyediakan akaun simpanan Al-Wadiyah, Al-Awfar dan juga deposit bertempoh kepada pelanggan. Ini adalah produk-produk Bank Islam lah. Okey, kalau kamu nak menyimpan dekat Bank Islam, kamu bolehlah pilih nak menyimpan dekat akaun Al-Wadiyah ke, Al-Awfar ke ataupun deposit bertempoh Tawarruk ni. Okey, untuk yang simpanan Al-Wadiyah ni macam biasalah, Bank Islam ni adalah sebagai satu agensi pemegang amanah. Contohnya kamu simpan duit kat situ, Bank Islam akan jagalah duit kamu. Okey, kalau Al-Awfar ni dia akan bagi kamu, dia akan menyediakan satu
macam program cabutan betul lah. Okay, mungkin setiap bulan ke setiap tahun ke itu bergantung kepada Bank Islam. Okey, bank akan berkongsi keuntungan dengan pelanggan berdasarkan perjanjian. Okey, sama juga dengan bank perdagangan, Bank Islam juga akan berkongsi keuntungan bersama dengan pelanggan-pelanggan. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, ni logo bank apa ni? Okey, BSN. Betul kan? Kamu boleh baca BSN kat sini kan? BSN tu apa? Siapa tahu BSN tu apa? Bank Simpanan Nasional. Okey, pandai. Okey, Bank Simpanan Nasional. Semua orang tahu lah kan Bank Simpanan Nasional. Bank Simpanan Nasional ni banyak kan kat Kuala. Okey, contoh apa salah satu tempat yang ada Bank Simpanan Nasional ni yang dekat Kuala je? Siapa tahu? Banyak ni cawangan dia. Dekat Simpang 4. Okey, kat Simpang 4 ada lagi? Sangat. Kola. Betul, banyak kan? Simpang 4, Kangak, Kola, Kak Arau pun ada. Okey, BSN ni banyaklah cawangan dia. Okey, siapa boleh bacakan untuk saya? Untuk BSN ni. Apa Hadis? Bolehlah Hadis. Hadis nak baca. Okey. Individu boleh memilih untuk menyimpan dalam akaun giro, akaun tabungan, akaun simpanan tetap, akaun sedar, akaun CHES atau membeli sijil simpanan premium. Pemegang dalam bentuk faedah dan dividen. Okey, terima kasih Hadis. Okey. Okey, kita boleh pilih lah ni pun produk-produk bank simpanan nasional. Okey, kita ada tabungan, sama juga bank simpanan tetap, sama juga macam bank perdagangan yang lain. Okey, tapi yang kelebihan dia kat sini sedar, CHES dan juga boleh membeli sijil simpanan premium. Okey, yang paling famous adalah sijil simpanan premium. Okey, apa itu sijil simpanan premium kan? Kamu pun tahu kan yang macam kamu selalu tengok dekat TV kan. Setiap bulan ada cabutan. Ada yang dapat duit 1 juta, ada yang dapat kereta BMW lah. Macam-macam lah. Okey, itu adalah sijil simpanan premium. Kamu boleh beli sijil simpanan premium paling murah ataupun deposit serendah RM10 je kalau kamu nak beli sijil simpanan premium dekat BSN ni. Okey, apa yang kamu akan dapat? Okey, faedah-faedah macam tadi lah. Okey, untuk cabutan, untuk dapat kereta, wang semua tu. Okey, kalau CHES ni pula, CHES ni adalah Children Higher Education saving scheme. Dia adalah salah satu skim untuk simpanan pengajian tinggi lah. Okey, kalau sebagai parents kan, bolehlah menyimpan dekat akaun CHES ni. Okey, untuk pulangan, okey, kita akan dapat pulangan dalam bentuk. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, lembaga tabung haji. Okey, ni pun salah satu yang lembaga tabung haji ni siapa yang boleh menyimpan? Okey, dia terbuka negara Malaysia yang beragama Islam. Okey, yang beragama Islam ke dividen. Okey, sekarang saya nak tanya, wajib ke tabung haji kalau kita nak pergi haji? Siapa tahu? Wajib. Tak boleh ke kita menyimpan kat bank? Wajib. Okay, memang kata wajib. Kita nak pergi haji kan, kita perlulah menyimpan dekat lembaga tabung haji. Okay, ada juga orang yang ada duit kan, ada duit terus dia tak menyimpan pun dekat tabung haji kan. Mungkin dia nak pergi haji guna perkhidmatan lain kan, bukan di bawah lembaga tabung haji. Kebanyakan orang yang nak pergi haji memilih untuk menabung di lembaga tabung haji ni. Okey, yang pertama adalah disebabkan yang paling penting adalah dia lembaga tabung haji ni dia daripada sebarang bentuk agar ke riba. Kan nak pergi haji ni kan kita kena pastikan duit tu suci. Yang betul-betul suci lah sebab kita nak buat ibadah kan dekat kan duit tu duit yang datang daripada sumber yang kita pasti, okay? Kita tak ragu-ragu, okay? Jadi sebab itulah ramai memilih lembaga tabung haji. Itu kan kalau kamu nak tahu, kalau kita menyimpan dekat tabung haji
fikir pasal zakat. Okey, kita tak perlu fikir pasal kita kena bayar zakat. Kita menabung ataupun menyimpan apabila sampai ke taraf berapa simpanan kita kan. Kita kena keluarkan zakat, betul tak? Okey, jadi bila sampai je tahap-tahap ataupun kamu dah penuhi ataupun dah sampai simpanan kamu tu dah sampai okey, tabung haji sendiri akan keluarkan zakat untuk kamu. Okey? Okey, kita tengok yang unit amanah. Okey, tolong baca seorang unit amanah. Siapa-siapa nak baca? Diri daripada unit amanah. Contohnya amanah sahamnya, amanah saham Bumi Putra, ASB dan Public Mutual. Pemegang unit amanah di Okey, terima kasih Aiman. Okey, betul. Okey, untuk unit amanah ni dia terdiri daripada unit amanah saham lah. Okey, macam ASB. Okey, ASB, ASN. Okey, ASB ni kan kita dekat tanya kamu pun tak tahu ni benda apa kan. Okey, ASB ni kamu boleh beli unit. Okey, berapa unit kamu nak beli, kamu simpan dekat situ. Nanti setiap tahun kita akan dapat dividen. Okey, setiap tahun kita akan dapat dividen berdasar kamu ada dalam akaun kamu. Okey, macam tahun lepas. Tahun lepas dividen 4.5%. Lepas tu tambah lagi 0.5. Macam tu lah. Setiap tahun kita akan berubah-ubah lah dividen ni. Dia berdasarkan ekonomi semasa lah. Dividen ni dia tak tetap. Okey. Saya kata ada apa-apa soalan tak? Unit amanah pun sama juga. Kita ada juga bonus saham. Okey. Okey, sebab saya teruskan. Ada soalan? Mestilah tak ada kan? Mana-mana ada soalan. Betul tak? Faham kan? Okey, tak apa. Okey, yang ke-6, koperasi. Koperasi. Siapa nak baca? Individu perlu menjadi ahli untuk menyimpan dalam contohnya koperasi nelayan, koperasi polis dan koperasi guru. Ahli koperasi dibayar dividen. Okey, koperasi. Okey, koperasi juga. Okey, seseorang yang nak menyimpan dalam koperasi perlulah menjadi ahli koperasi terlebih dahulu. Okey, kamu semua adalah ahli koperasi. Okey, kamu ahli koperasi dekat mana? Masa kamu ahli koperasi apa? Dekat mana? Siapa tahu? Hello. Ada yang tahu? Tak tahu. Tahu. Dekat sekolah ada koperasi kan? Ya. Okey, semua kakitangan ataupun pelajar sekolah adalah ahli koperasi dekat sekolah. Okey, kalau kamu tahu lah kan, kalau kamu selalu tengok apa tu macam kamu punya risik banyak yuran kan, kita ada juga banyak untuk ahli, kita bayar apa gitu. Bukan pendaftaran macam tu lah, dia macam fee untuk kamu. Okey, kamu akan menerima dividen lah daripada keuntungan koperasi sekolah kan. Tak adalah setiap tahun, sebab kadang-kadang koperasi kita ni tak adalah mengeluarkan keuntungan yang banyak dan kita pun mungkin akan dapat dividen. Okey, dividen yang sedikit je. Okey, macam saya dulu dekat sekolah kan. Okey, kita semua kan ahli koperasi. Sekolah dulu pun saya menerima dividen. Okey, apa bentuk dividen? Kamu bayangkan dalam masa 5 tahun tu mungkin saya dapat RM5 je macam tu. Okey, sebab tu kita kata dekat sekolah ni dividen dia tak adalah tinggi sangat pun. Macam tu lah, tu adalah salah satu bentuk dividen. Okey, kalau nanti kamu kerja, kamu ada koperasi untuk kamu sendiri. Contohnya macam kat sini kan dia tulis koperasi nelayan,
mungkin akan dapat dividen yang jauh lebih tinggi. Okey. Okey, tengok yang seterusnya. Okey, yang ketujuh adalah insurans nyawa. Okey, individu boleh menabung dengan membeli polisi insurans nyawa seperti insurans nyawa endowment dan juga insurans nyawa seumur hidup. Okey, dekat Malaysia ni kita ada dua jenis insurans. Yang pertama insurans konvensional dan juga insurans takaful. Okey, kalau kamu nak tahu apa beza kedua-dua konvensional dengan takaful ni. Okey, konvensional ni biasa je macam yang biasa yang kita selalu dengar lah, dia lebih kepada apa panggil dia kapitalis lah. Konvensional ni kapitalis dan juga kalau takaful ni dia lebih kepada Islami punya cara. Okey, sebab tu dia ada dua, insurans konvensional dan juga insurans takaful. Okey, sama je, setiap insurans ni dia ada objektif yang sama, iaitu untuk melindungi berbagai risiko yang mungkin dihadapi oleh pemegang polisi. Okey, dan juga membayar pulangan dalam bentuk dividen. Okey, untuk setiap orang yang ada insurans nyawa ni, apabila dia mengalami kecemasan ke, kemalangan ke, dia bolehlah dapat pulangan daripada syarikat beli insurans tu. Okey. Okey, yang seterusnya syarikat keuangan. Okey, sama juga dengan apa tadi, insurans sebelum ni kan, dia juga ada simpanan ini dia guna istilah Islami. Kalau yang tadi dia guna istilah tapi inilah MBSP ni tempat kita simpan membayar pulangan dalam bentuk faedah atau dividen. Okey, dia mesti ada faedah dan juga dividen. Sikit ke yang tu kamu kena kaji sendirilah, kamu kena survey menyimpan dekat mana. Okey, yang terakhir, okey. Okey, yang terakhir adalah simpanan ni. Apa-apa jenis simpanan yang kamu rasa boleh bagi kamu pulangan, faedah dan dividen. Okey, contohnya dekat sini pembelian wang simpanan. Okay, pembelian wang simpanan ni konsep dia macam kamu memberi pinjam kepada pihak bank. Okey, kalau kamu beli wang simpanan tu dekat bank, pinjaman kepada pihak bank. Okey, bila kita dah bagi pinjam, apa yang berlaku adalah bank akan bayarlah faedah mereka berdasarkan berapa banyak dekat bank. Okey, bukan kamu pinjam dekat bank, tapi kamu dah konsep wang simpanan ni lah. Okey, yang pembelian emas. Okey, selalu orang akan beli emas. Okey, selalu orang beli emas kan, masa emas tengah murah ke tengah mahal? Ya, betul Sofia. Okey, kita akan beli emas masa tengah murah. Okey, bila emas murah orang beli emas. Okey, bila kita nak jual balik emas tu kalau kita nak dapat untung? Jual waktu mahal. Ya, betul ni. Okey, bila kita dah beli waktu murah, kita jual balik masa mahal, itu kita dapat keuntungan ataupun kita dapat faedah daripada situ. Okey. Okey. Tajuk strategi simpanan ni. Okey, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa yang tak faham? Saya lagi sangat ke kamu nak tanya balik? Mendengar kah? Saya cakap seseorang. Ada soalan dah? Okey, tak apa. Kalau kamu tak ada soalan, saya baca biasa. Kamu tak ada soalan, saya bagi soalan dekat kamu. Okey, kita main kuis sikit je. Ada 5 soalan je. Okey, senang je kuis ni. Sana saya share. Kamu saya share dulu. Okey, nanti saya share link dekat apa tu? Dekat WhatsApp tau. Okey, sekarang kamu pergi dekat WhatsApp, kamu buka link ni.
Semua boleh dapatkan link tu dekat WhatsApp group. Saya tunjuk dekat sini. Cikgu, Ya? lepas dah tekan Ya. link tu, tekan play ke? Kamu belum lagi, saya tak start lagi. Kau masuk je dulu. Boleh masuk dulu kan? Set. Kita tak boleh share semua. Sekejap. Okay, ada lagi tak yang nak join? Okay, kita start Start. Okay, dah boleh start. Okey, Tanya, Naim, Hani, Sofia. Okey. Okey, Tanya. Okey. Ni result untuk yang quiz tadi tu. Okey, sekarang sebelum kita tamatkan kelas kita hari ni. Okey, siapa nak share saya? Okey, contoh saya mak kamu tanya, okey belajar apa ekonomi hari ni? Kamu nak kata apa kamu? Kau belajar apa hari ni? Kau tak ada belajar apa-apa pun. Tak faham pun cikgu ajar. Siapa nak share apa kau belajar hari ni? Hanis boleh Hanis? Aiman dah? Ya. Aiman. Cikgu Nasib panggil Aiman. Aiman, apa kau belajar hari ni Aiman? Simpanan tetap. Simpanan tetap.
Betul. Okey, berapa simpanan tetap kamu belajar hari ni? Berapa strategi? 9. 9. Okey, betul. Aiman, Sofia, okey, kita belajar 9. Okey. Okey, hari ni kita belajar 9 simpanan tetap. Lepas tu kita belajar, okey, sebelum kita tamatkan kelas hari ni, saya nak beritahu kamu lah tadi contohkan di awal kelas tadi Hanis kongsi yang kita kalau kita simpan dalam tabung kan. Kalau kita simpan dalam tabung 500, okey, ada 500 tu je lah. Okey, kan ya? Tak ada duit tu tak beranak pun dalam tabung kamu. Okey, sebab tu kita ada lagi strategi lain simpanan ni untuk nak tambahkan wang simpanan kamu. Okey, sebab tu kita belajar strategi simpanan hari ni. Okey, selain daripada kamu menabung dekat dalam tabung kamu dekat rumah tu, eloklah sekiranya kamu bawa duit kamu tu masukkan dalam bank, at least setahun kamu boleh dapat dividen lah ataupun faedah. Okey, mungkin tak banyak tapi dia lebih banyak daripada ataupun lebih baik lah daripada kamu simpan dekat dalam tabung. Tapi kalau kamu rasa kamu nak simpan dekat dalam tabung pun tak ada masalah, okey. Selagi kamu menyimpan, itu adalah satu amalan yang baik lah, okey. Nanti saya akan bagi lagi satu link. Link ni ada satu soalan je, okey. Saya harap kamu boleh jawab dekat Padlet. Okey, kamu jawab ringkas-ringkas je untuk latihan. Ada satu soalan je, nanti saya akan share link tu dekat dalam grup WhatsApp. Okey, saya rasa setakat tu je kelas kita pada hari ni. Okey, sebelum tu ada soalan tak? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada. Okey, saya kalau tak ada, saya rasa setakat ni je. Okey, jaga diri. Jaga diri, jangan keluar rumah kalau tak penting dan setakat tu je. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih, Terima kasih cikgu. Yes, sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama.